Dia personal message, dia cakap nak buat team Homeboys. Kau maukah? nak main lagi competitive scene. Gila betul, rezeki betul ni, betul marah ni. Maksudnya sebelum jadi Homeboys tu Event ni. Jom kita try buat branding Homeboys. So kita orang main untuk Homeboys lah. Sampai boleh main. Tu sebenarnya kita orang ni dah macam family. Yang dikeluarkan oleh Jamie dan terus saja Homeboys secure this win dengan 2-0 terhadap Bosco. And kalau tanya aku pasal PUBG, orang pertama yang nak bawa Homeboys ni is Naoki. Orang yang mana korang cakap paling manja dengan aku, sebenarnya tak manja pun. Biasa je aku rasa. Manja lagi Zain, kan, manja lagi Obot. Aku rasa Naoki tak manja pun. And Mobile Legend aku rasa yang willing to meletakkan jiwa dan raga dia dalam Homeboys is Ava. Berbanding yang lain-lain, Ava lah pencetus dia. Ava lah yang memperkenalkan aku dengan line up Homeboys yang ada sekarang. Actually aku jumpa Apple lama dah. 2019 ke 2018 lagi. Tapi baru 2021 baru kita orang start bekerja sama lah. Which is dia carry Homeboys punya brand, MLBB punya division. And ya, aku as a owner dia. Macam tu. Tapi dalam Homeboys aku tak pernah rasa aku owner, aku rasa semua owner. So asal-usul dia bermula 2 minggu sebelum PMCO. Time tu 2 minggu sebelum tu sebenarnya dah banyak sangat dah team yang dah register. So team San dengan Nuk dengan Ajiji macam untuk umbang-ambing lah, tak tahu nak masuk team ni kah, tak tahu nak masuk team ni kah, tak tahu sama ada nak mula sendiri tanpa sponsor kah. So dia sebenarnya sebab problem dia at first San dengan Nuk plan nak masuk STP, dia ajak awal, tapi San tak boleh nak tinggal Gigi lah. So kat situ San cakap Daddy hold dulu sebab nak cari another plan yang akan fixkan untuk San, Nuk, Gigi stay 3 orang. Sebab kita orang dari season 1 memang 3 orang sama-sama lah. Lepas tu kita orang macam adalah try out dengan team lain. Lepas tu ada yang main dengan RSG tak silap sebelum tu, try out 4 orang dengan bokeh. Tapi tak jadi, plan tu tak jadi. So tiba-tiba main scrim dengan Naoki. Naoki cakap dia ada plan nak buat team Homeboys PUBG M. Lepas tu Naoki ajak San. Naoki cakap San cari lagi 2. So lagi 2 dah adalah Nuk dengan Gigi. So daripada situ approach Daddy, dia cakap okey. Lepas tu terus training seminggu, tak silap seminggu sebelum PMPC start tu. Terus training, so terjadilah team Homeboys. So kira betul-betul last minute lah tu. Secara individu berasal daripada tim Panda Crew. Lepas tu pergi ke Tambadao. Lepas tu baru pergi ke Geek Fung. Baru pergi ke Yudung. Lepas tu barulah Homeboys. Sebelum buat Homeboys ni aku kan di Yudu dulu. Mau cobalah cari pengalaman dulu kan. Sebab dari Geek Fung tu aku sudah macam berapa bulan lah. Lepas aku keluar Geek Fung tu, lepas tu 3 bulan aku nak main tournament. Jadi aku mau cari pengalaman pergi Yudo, aku nak berapa perform, jadi barulah Homeboys tercipta di situ. Cerita dia aku kehilangan slot begitu saja. Lepas tu aku still dengan San dengan Tanu dan kita orang pun struggle lah nak cari team. Kebetulan San rapat dengan Daddy pula kebetulan nak PUBG M punya division untuk Homeboys kan. So macam mana San yakinkan Daddy untuk ambil aku dengan Tanu. So di situlah terjadinya Homeboys PUBG M. Asal-usul aku sebelum ni, first scene kompetitif aku masuk Net Esport. Lepas pada Net Esport, aku join Dingoes MZ. Habis pada Dingoes MZ, barulah aku join Homeboys. Senang cerita lah, ke Semenanjung lah. Aku dengan tim MYA guys. Mula-mula aku datang, aku ingatkan ni dibelanja lah, sponsor tiket flight oleh kawan namanya Nur Syahida. Thank you lah Nur Syahida sebab awak sebab kau lah.
Itulah, lepas lama dekat MHA tu, aku try lah PM Solo. Cakap nak belajar dalam bidang streaming ni semua, masuk e-sport semua. Dia cakap okey. Itulah Solos, ajaklah pergi rumah. Kasihan tu rumah dulu, rumah lama. Nah, aku pun datang lah. Tengok sampai rumah, takutlah pula nak masuk, ada Daddy pula dalam tu. Daddy dah lah panjang rambut time tu, semua aku takut. Sopian, Gripek semua muka ganas-ganas, jadi aku takut. Aku pun duduk tepi, bucu-bucu je, diam je. Macam tu lah guys, pertama kali masuk e-sport tu Solos ajar bidang streaming ni, tolong Daddy semua. Semualah yang bosku tu. Sebelum join tournament PUBG dari STP, dari ML. Sebenarnya first kali ML lah. Aku masuk Homeboys pun sebab Daddy ajak. Daddy ajak, masuklah kau robot. Mengisi hari-hari, apa orang kata? Menceriakanlah budak-budak ni semua. Aku pun boleh lah. So basically kalau untuk saya, dulu saya pernah main under Daddy ni banyak kali lah. Pernah masuk 5 bosku, bangsawan bosku. So memang bergerak dengan Daddy lah. Tapi ada sampai satu masa tu saya macam hilang dari radar kejap. Tak contact Daddy, tiba-tiba Daddy WhatsApp, "Wah, boleh ke kau buat satu tim baru? Kita bawa satu nama." So kat situ saya macam, oh ni mungkin peluang saya untuk saya buktikan kat Daddy yang saya boleh bawa tim yang cakap kuat. So jadi kat situlah saya kebetulan saya dengan Inferni ni memang baik lah. Dengan Chibi pun saya baik. Kita orang pernah jadi driver lah dalam ML punya scene ni. Jadi dekat situlah cakap, "Inferni, kau okey tak? Kita masuk, kita buat tim baru lah maksudnya." So lepas tu Inferni pun cakap, "Okey lah." Kat situ lah munculnya Homeboys. Sebelum Team Boys, saya tim terbang, which is dengan Anep, Sepat semua. Kita orang satu tim, iaitu tim terbang. Untuk leader tim terbang, saya sendiri, Inferni, di mana saya merekrut Anep dan Chibi dan adik-adik beradik saya untuk bermain sekali dalam kompetitif untuk Amato punya league. Untuk tim terbang, kita orang punya achievement agak orang cakap memberangsangkan lah, sebab untuk Amato team kita orang selalu mendapat placement dalam tournament-tournament Amato dalam lingkungan top 3, top 5 lah. Maybe top 5 tu orang cakap paling teruk lah top 5. So kita orang akan dapat top 3, top 2, top 1. Ada rezeki champion lah, macam tu lah. Kita orang kat terbang kiranya macam sekitar setahun lebih lama. Kita orang mencari chemistry sama-sama. Belum aku masuk Homeboys, aku terbang. Dalam masa yang sama, dah terbang tu pergi ke Orange sekejap dalam 1 bulan. Kalau dulu aku main dengan Perch Revamp lah sebelum Homeboys. Lepas tu aku masuk terbang dengan squad abang aku. So tiba-tiba Ava tarik kita orang untuk main untuk Homeboys. So kita orang main untuk Homeboys lah. Untuk berapa tahun, berapa lama tim terbang boot? Mungkin dekat setahun sebelum kita orang join Homeboys. Sebab kita orang banyak join tournament Amato, kita orang banyak boot bakat-bakat baru seperti Chibi, OMZ and Godzilla. Sebelum saya dari tim Homeboys, saya dari tim Saiyan. Kan tim SS Saiyan tu kan ada anak-anak, ada juga Saiyan Reborn, Saiyan Jin, Saiyan apa tah. Dia banyak lah macam Saiyan lah, tapi dia lebih kurang macam tu. Saya dari squad bawah-bawah tu jugalah. Itulah nama tim tu, iaitu tim Saiyan Royal, tak silap saya. Cara join Homeboys selepas saya daripada Yudo. Lepas tu berbincang dengan Daddy, mau buat tim baru di situ. Sebenarnya aku yang approach Daddy lah begitu. Aku yang approach Daddy, bincang pasal ni. Tanya-tanya, lepas tu dia kasih nama lah tim Homeboys. Tapi mula-mula Homeboys ni mula-mula production je. Lepas tu buatlah tim PUBG begitu dan tim ML. Dia tak silap dia buat grup WhatsApp kot. Dia personal message. Dia personal message, dia cakap nak buat tim Homeboys. Lepas tu dia suruh cari 2 orang lagi. Anyone lah, siapa-siapa dia cakap. So saya cakap, tak payah cari, dah ada dah IGG dengan Nuk. Tinggal nak try out je. Kalau dia okey, kita go je lah. Kalau dia tak okey, tak boleh nak buat apa-apa kan. So bila dah training, try out, semua okey je. Main pun okey, communication okey. Macam tu lah.
Cara aku join, aku tak banyak kerja pun, aku lebih kepada Sun. Sebab Sun tak tahu apa dia cakap. Sun pula macam semangat kawan dia tu kuat kan. Dia tak boleh nak tinggalkan teammate yang lama dia. Tu aku suka pasal dia. Itulah kita orang setiap malam kita orang akan video call, tanya macam mana nak buat team apa, team mana lepas ni. Dan Sun bawa benda ni lah dekat table. Bring this to the table macam kan. Okay, kita masuk Homeboys under Daddy, tapi lagi seorang akan ditentukan Daddy lah. Lepas tu orang tu ialah Naoki. Sebelum aku join Homeboys, aku dengan Sun dah nak join STP, tapi tak jadi sebab dua orang je kan persatuan. Aku join sebab aku memang nak main lagi competitive scene. Lepas tu masa tu memang sekali team dengan AGG dengan Sun kan. So bila dapat offer macam tu, so aku masuk lah. Memang the right time. Sebab aku pun daripada season PMPS season 2 aku hilang slot kan. So nak mula pada bawah balik. So aku join Homeboys. Dia cakap, dia tanya, Bot, kau maukah join PUBG Homeboys ni lah sekali dengan Noki lah. Noki pun memang mau ambil aku sebab aku tak tahu kenapa dia mau ambil aku. Aku main biasa je. Tapi dia yakin kan aku masuk je lah. Macam tu lah. Sebab aku pun mau try juga tournament ni semua. Tak main 4 match je. 1 sampai 10. Aku 5. 5 saja. Tak ada lah lebih 5. Tapi aku memang aku tak pandai strategi. So kalau ikut kan tak approach banyak sangat pun sebenarnya. Cukup dia untuk Homeboys ni, player Homeboys ni, di kepala dia Inferni lah. Maksudnya sebelum jadi Homeboys tu Inferni dengan terbang. Masa tu orang yang paling rapat masa tu Chibi lah. Sebab Chibi ni under Sukma sekali dengan aku lah maksudnya. So kat situ Kak B, kalau kau duduk dengan terbang, setiap tournament kau kena split. Maksudnya kau kena join Sukma sebab kau berkontrak. Jadi cakap Chibi pun kadang-kadang pening juga nak masuk Sukma, nak masuk terbang. Jadi dia kena bagi 2 komitmen lah satu masa. Last kebetulan lah Daddy suruh buat satu team. Cakap, B ni peluang lah B, kau duduk bawah Homeboys. So mana kata bawah under aku juga. So kat situ lah aku boleh handle lah, senang lah, tak ada lah. So kat situ dapat bujuk Inferni masuk, semua Inferni bawa masuk semua. Cara approach tu, cerita dia senang cerita melalui Ava lah. Sebab kalau kita nak tahu Daddy Hood ni orang yang berkejaya. So dia tak ada orang cakap macam kita approach personally tu memang tak akan layan lah. Senang cerita kan sebab dia berkejaya. So pada satu hari tu Abang cakap, jom kita try buat branding Homeboys. Korang boleh buat je apa yang korang buat sekarang, cuma kita pakai nama Homeboys. And then Daddy Hood bagi allowance. So kita orang cakap, oh okay, no problem. Sebab memang kita orang pun nak tak nak kita orang akan bertanding juga untuk qualifier. Kalau kita orang tak ada team apa-apa pun yang ambil kita orang, untuk kita orang approach sponsor macam tu. Kita orang bantai tournament Amateur League. Kita orang kita orang champion tournament level up KL, Kiara Cup. Dengan pencapaian tu kita orang berjaya memenangi, berjaya menambat hati Daddy Hood. Masa tu Homeboys ada lagi tak lupa lah. Tak ada rasa. Ada Homeboys lagi masa tu. Masa dekat Orange tu, so Abang Fik Ivan ni cakap nak buat Homeboys. Lepas tu diorang cakap lah habis PLI masuk Homeboys. Tu cakap okey je, tapi berat jugalah nak tinggal Orange sebab dah janji kan nak main PLI sama-sama. Lepas tu malas keluar juga masuk Homeboys. Seat 5 but dari dulu 5. Oh, kita orang mula agak takut sebab kita orang tak yakin dengan diri kita orang. Sebab mungkin kita orang kat amatur mungkin kita orang kuat, tapi dekat Pro League kita orang tak yakin yang kita orang ni boleh pergi ke tidak. Mula-mula tu kita orang agak takut sebab yelah, ramai orang minat, ramai orang suka tengok dia dekat stream apa semua. Apa tu lebih ke arah ni model untuk semua orang, idola. So kita orang agak sedikit pressure mula-mula berjumpa apa semua. And so saya dan tim semua serahkan kepada Inferni dan Ava untuk selesaikan benda pasal transfer ni. Yang best join Homeboys ni dia brotherhood lah. Brotherhood dia kuat and support each other tu ada. Best lah sebab banyak aktiviti. Selain daripada kami main PUBG pun ada juga aktiviti luar yang kami buat. Macam main basikal, paintball kan. Itulah bestnya.
Oh, kenapa aku join Homeboys sebab memang nak join. Sebab Daddyhood kan. Bagi aku satu peluang yang besar lah kalau kita orang dapat duduk under Daddyhood. Tak pressure sangat waktu tournament ke apa ke. Sebab orang-orang yang kat sini pun semua best-best. Environment bekerja adalah environment dia tak terlalu stres, boleh lepak-lepak. Senang cerita boleh have fun lah, have fun tapi at the same time fokus tournament macam tu. Okey, apa yang best sebab aku sukalah dengan diorang ni semua. Nuk, San, Ajiji, diorang ni semua sekepala. Baguslah layan diorang pun open minded. Dia sekepala lah dengan aku, ngobot semua, kira ngam lah. Tu yang aku suka tu, main pun best dengan diorang. Lepak, makan, minum semua, tidur sama-sama. Kira enjoy lah orang kata. Aku decide untuk stay dekat warehouse JB sebab banyak orang lah, senang borak, senang lepak. Itulah memang best lah sebab dia punya environment, dia punya apa ni, pergaulan, bukan pergaulan bebas, pergaulan ni. Cara cakap, cara ni semua bergaul baik lah semuanya. Tapi Bungur pun baik juga. Kat sini aku lebih banyak bersukan lah sebab aku dah beli bersukan baru. Cuma tu cabut pedal juga. Itulah banyak aktiviti lah. Dia satulah nak cakap pilihan aku tepat tu tak juga. Tapi orang yang betul-betul aku inspirasikan iaitu Daddy. So aku rasa inilah memang jalan yang terbaik aku lah. Aku cakap Daddy ni bagi aku orang yang aku idolakan lah. Bila dia dah bagi jalan kat aku, cakap wah ni lah, kau buka satu tim. So aku nampak kat situ lah macam inilah peluang untuk aku buktikan kat dia. Sebab event ni kapten kita saya punya kapten, dia masuk Homeboys, kita ikut masuk Homeboys. Walaupun sebelum masuk Homeboys tu dia dapat tawaran Geek Fam, tapi tolak. Sebab fikir susah senang sama-sama. Macam sayang nak tinggal kawan. Dapat rasa dengan team Homeboys, dengan team Homeboys dapat pergi jauh macam tu. Oh, sebab kita orang dah ada call daripada tim lain. Tapi time tu kita orang memang dah dengar pasal Homeboys ni sebab Daddy. Mungkin sebab kita orang teringin nak duduk bawah bosku ni lah, yang orang kata satu management yang mantap lah. Okay, sebab besar dia macam ni. Kalau macam saya yang dah berumur ni, Mobile Legends ni sebagai part time memula kan. So kita orang nak dapatkan macam duit lebih lah, side income. Untuk adik saya yang dah bersekolah, untuk dia orang yang tak bekerja, untuk Cibi yang masih bersekolah SPM time tu. Kita orang join Homeboys ni sebab ada allowance. Bagi saya management daripada Daddyhood sendiri yang orang cakap sangat santai untuk kita orang dan kena dengan kita orang punya style lah pada masa tu sebab kita orang part time. So malam baru kita orang main. Daddyhood cakap tak apalah, korang main. Korang main je macam biasa. Korang cuba achieve MPL. Aku bagi gaji ni untuk, aku bagi allowance ni untuk korang lebih semangat. So kita orang cakap, okey lah sebab kita orang pun ada dapat offer team lain. Yang kita orang kena berhenti kerja, kita orang kena fokus gaming, kita orang kena training 12 jam. So kita orang macam tahulah sikit sedang kontrak yang sebelum dia orang keluarkan tu, kita orang rasa sebab tu kita orang pilih join Homeboys. Ya, Homeboys ni lebih ke arah separuh daripada bosku juga sebab semuanya ada. Yelah, orang-orang yang sama, kita orang jumpa orang-orang yang bosku. So sebenarnya kita orang ni dah macam family and kenapa kita tak masuk tim lain sebab mungkin sebab kita lebih memilih bosku lah sebab banyak idola lah, role model untuk kita orang jadi, mungkin kita orang lepas ni kita orang jadi streamer masa akan datang mungkin. So diorang boleh jadi role model untuk kita orang walaupun kita orang dah masuk Pro League tapi kita orang akan tetap role modelkan diorang. Okay, bagi aku best kat Homeboys ni sebab dia satu tak strict. Okay, tak berikat dengan kontrak. So kalau nak training pun training santai, tak ada macam ikut time-time je. So yang kedua friendly. Bila orang-orang kat sini friendly, orang kat JB, dekat Bungur friendly, semua friendly. So management happy go lucky macam Daddy kan. Macam gurau-gurau, tak ada marah-marah kan. Division sebenarnya kalau gaming gaming division ni aku memang PUBG aku punya core lah, and then Mobile Legends. Lepas tu upcoming ni aku ingat nak masuk Free Fire dengan Wild Rift. So tu antara game yang aku rasa
boleh inilah. Cuma 2 game tu lagi aku tak sure lah boleh ke tak boleh. Cuma yang aku tahu PUBG dengan ML ni satu market yang bagus lah untuk mobile gaming scene. Kalau aku nak masuk Valorant, benda tu perlu equipment. Nak masuk Dota, benda dah tak tahulah. Kalau kau tanya aku, mungkin aku tak ada not into Dota kan. Tapi kalau nak kata division yang paling core untuk aku is production, and paling baru is Speed Society lah. Iaitu budak-budak basikal. So, aku nak main sikit aku dah berat. So aku rasa basikal lah sukan aku yang seterusnya. And lari pun aku rasa tak boleh. Aku tak mampu nak lari jauh-jauh. Aku rasa basikal dah cukup lah basikal dia. Aku akan kumpul banyak-banyak basikal. Dan aku akan paksa orang kumpul ke basikal macam mana aku main basikal. Sebab apa basikal? Sebab aku tahu ramai kawan-kawan kat luar sana atau orang-orang yang nak kenal dengan aku mungkin tak ada dalam gaming. Tapi mungkin aku akan dengan diorang dalam basikal lah. Macam tu. Sebab basikal ni dia luas lah. Aku jumpa balik kawan-kawan lama dengan basikal. Aku hilangkan aku punya GERD and anxiety by basikal. Rasa basikal lah the next chapter of Homeboys Speed Society pada muka korang kena beli jersey. Okey, rumah setia Rumah setia ni tercetusnya idea rumah setia ni ialah di mana time tu aku bawa Wan dengan Reza jadi seorang streamer. Tapi diorang ialah rezeki tak panjang. Rumah setia tu satu titik permulaan lah di mana time tu aku yakin dan percaya tak ramai pun percaya aku. Termasuk Aris, Nomota, engkau kan, Ajim, siapa pun. Dia tak akan nampak apa yang aku nampak sebenarnya. So rumah setia itulah tempat kita orang mengerah ataupun memikirkan masa depan. Sebab dia the moment Reza nak kena terminate dengan Wan kena terminate tu aku dah fikir apa benda aku nak buat untuk diorang. Sebab takkan aku nak survive seorang kan. Sebab aku start benda ni pun berdua bertiga. So aku cakap Wan, jangan risau Wan, aku apa pun jadi kau tetap akan jadi sidekick aku lah, orang kanan aku. Macam tu juga dengan Reza. Cuma Reza aku bagi peluang lain sebab aku rasa kalau dia kerja dengan aku nanti dia stres. So rumah setia best lah. Pada aku rumah setia tu rumah kecil tapi ramai orang dah pernah merasa nikmat ataupun rumah tu punya jasa rumah tu. Motor aku dulu aku beli motor, aku beli Harley tu. Parking dalam. Kau bayangkan budak-budak tidur bawah minyak motor aku. Tidur bawah minyak. Ni motor aku, okey ni diorang tidur. Tapi sebelum rumah setia sebenarnya Studio Ajim, tempat berkarya lah sebagai seorang streamer. Studio Ajim. Selain Studio Ajim, rumah aku, and then rumah setia lah. Tempat yang paling established is rumah setia. Yang kelakarnya rumah setia ni, dulu internet dia tak ada pun. Sebelah jiran tu ialah orang TM. Hari-hari kita tanya, bang, pasang abang TM? Dulu aku stream pakai Huawei B618 ke apa lah. Pakai SIM card dia. And thanks to DG, sebab DG lah yang paling established ni. So DG memang tetap sambung kontrak. Keadaan rumah setia dulu memang kecil, tak boleh buat apa kalau ramai orang. Sebab mula-mula plan bukan untuk ramai orang aku rasa. Sebab tu aku sewa rumah tu. Nak jalan susah, nak tidur susah. Tapi nak buat macam mana kan, tak ada tempat lain selain tu. Masa tu pun baru-baru lagi kan. Time tu yang aku duduk, aku, Aris, Wan. Si Daddy datang lah, tapi bila dia balik sini dia datang dalam seminggu sekali. Ada dulu, ada Neo. Ramai lah pernah duduk situ. Rumah tu kecil. Aku rasa kalau datang 3 kereta, kalau tidur situ, jalan kena berenjut. Jalan gini, nak pergi toilet. Sebab penuh. Masa dekat rumah setia tu memang chaos lah. Kalau Eddie bawa budak-budak Kelang, budak-budak streamer-streamer lain balik JB, memang pot aku tidur pun semua kena rembat. Jadi aku decide balik rumah, tidur rumah sendiri je masa tu. Nak cerita luas, rumah tu memang rumah kos rendah yang memang tak luas. Satu bilik stream kongsi 3 PC lah, 2 PC. Lepas tu seorang tidur bawah tangga, seorang tidur kat tepi bilik air dengan motor dekat dalam. Kucing 2 ekor lari tengah tidur. Aku nampak struggle lah macam Wan, Reza, Eddie nak hidupkan rumah tu. Aku tak duduk core betul dekat rumah setia sebab rumah setia dengan rumah yang aku duduk dekat. Tapi dalam seminggu ada 2-3 kali aku turun situ. Tapi rumah tu sardin. Bayangkan rumah tu 2 tingkat. Ada 3 bilik. Tapi bilik atas tak boleh guna sebab Wan bagi pakcik dia simpan barang. Jadi tinggal 2 bilik. Satu bilik kat atas, masa tu budak pro player PUBG dah ambil. Space kat bawah tu ada dapur, ada hall, ada 1 bilik. Dapur tu main kecil, tak payah cerita lah. Dengan ada kucing lagi, kucing Reza 2 ekor.
Lepas tu ada bilik bukan bilik production lah, bilik tu kecil. Aku rasa besar tapak khemah pasar malam je bilik tu. Tapi ada 2 PC dalam tu. Dekat situlah tempat editing, Wan buat editing, aku pun kadang-kadang buat grafik dalam tu. Dengan kat dalam bilik tu juga ada orang stream bergile-gile. Tunggu giliran sebab ada 1 PC je stream masa tu. Yang paling sedih dekat hall lah masa tu. Kecil, dia budak-budak Kelang turun, tidur memang berempet macam ini semua. Yang lagi geram bila Eddie suruh parking motor kat dalam. Masa tu memang aku memang tak tidur situ, aku balik rumah. Tapi budak tu habis kena tidur dengan motor. Jadi pendek kata, rumah tu memang sempit lah, memang sempit. Rumah setia rumah setia sempit lah. Sebab banyak budak kan. Bila lagi-lagi budak Kelang turun, aku tak stay rumah setia, so tak rasa sangat sempit tu. Tapi bila buat kerja sempit lah. Sebab aku pernah jaga Shopee sekejap. Sekali stok turun sampai 500, aku sorang-sorang angkat barang, bawa naik tingkat atas untuk simpan barang stok. Masa dekat rumah setia barai. Tapi best. Walaupun dia barai tapi best. Antara salah satunya barai barai sebab rumah tu 2 depa je. Kau macam ni dah dapur. Macam tu. Jadi tapi best lah. Best kat situ sebab aku dapat rasakan duduk sana macam family tapi yang tak ada mak bapak. Tahu-tahu dah besar je. Jadi kau dapat rasa life macam tu. Bujang kan, rumah bujang kat situ. Dia kecil tapi dia best. Space dia memang agak sempit lah. Kalau tengok tempat kerja PC dia satu kat sini, satu kat sini. So kalau jerit tu cepuk belakang kena dengan member. Kalau kita tengok pada rumah tu, macam saya mention tadi, rumah tu memang kecil. 2 tingkat tapi bilik ada 2. So kebanyakan orang duduk bawah. So kalau kawan-kawan, mana-mana members, family bosku yang lain datang daripada Kelang, kau boleh imagine lah. Rumah yang kecil. Ada 3 ekor kucing lagi nak duduk kat situ. Tak ada rupa bos. Bawah tangga pun duduk. Aku ingat lagi Fredo masa tu datang. Dia tidur dengan kat bawah tangga. Berkongsi tilam yang kecil. 2 orang duduk macam tu. Itulah kenangan memori dia orang kata. Okey, time saya dekat Setia tu, first bermulaan saya berjumpa bersama Didi, Reza dan juga Wan Bakar, Haris. Saya tengoklah suasana tu pun macam kita mandi pun kena tukar-tukar, bilik air pun ada 1 je boleh guna, macam tu. Pengalaman aku masa baru sampai rumah Setia tu, malam kita sampai. Malam. Time tu kita orang sampai, memang rumah tu memang sempit sikit kan. Lepas tu kita orang dengan 6 orang. Lepas tu rumah tu tak ada aircon satu. Kita orang masa first time kat malam tu memang tidur semua tak pakai baju. Kita orang 6 orang kan. Berkicap apa? Berkicap. First aku datang rumah Setia tu, satu, kalau kamu mau stream, first lah aku cakap, kita mau stream, bayangkan dia hanya ada 2 PC. So kalau kita nak stream tu kita kena beratur tau. Kita kena beratur macam, kau dah habis ke? Belum lagi. Sabar jap. So memang ada timingnya. Lagi satu, rumah tu kalau mau tidur, bayangkan dia macam kalau masuk rumah tu kena jengit ni sebab terlalu pack dalam rumah tu kan. Pengalaman rumah Setia tu best juga lah bagi aku. So kita nampak grafnya menaik tau. Macam tak juga kita duduk di tepi jalan. At least kita bersyukurlah ada dalam rumah Setia tu. Walaupun biasa-biasa, bersyukurlah. Ni ceritanya ni 2 tahun lepas ke 3 tahun lepas. Aku tak berapa ingat lah. Tapi time tu kita orang ada event dekat JB lah dengan ahli kelas. Time tu kita orang masih baru lagi nak gerak kan. Gerak as a team, tak di bawah orang. Kami ada event dengan ahli kelas gadget lah. Lepas tu tiba-tiba lah disuruh bermalam dulu di sana kan. Beberapa hari, 3 hari kalau tak silap. 3 hari eventnya. Asal malam ikan bilis. Asal malam ikan bilis. Terlalu ramai. Rumah tu kecil tau. Dia punya ruang tamu macam bilik rumah flat. Dia punya bilik sama macam bilik dia punya ruang tamu, dia punya besar. Jadi memang kalau tidur kat situ memang ikan bilis guys. Satu bilik tu paling maksimum lah boleh masuk 12 orang. Tu pun ikan bilis sudah. Itulah pengalaman dekat rumah tu. Dulu ada sekali kami pergi ramai-ramai. Time tu semua daripada Kasim yang pergi rumah Setia tu,
Sampai nak mau lalu pun semua ada orang. Di tangga ada orang, di depan tandas pun ada orang. Tak tahu mau lalu mana. Sedangkan aku pun tidur depan tandas time tu. Dulu kan dekat situ kita orang stream kat situ macam aku pergi JB. Tempat stream memang ada. Tapi itulah tunggu turn lah kalau mau stream. Macam ni habis stream baru kau boleh masuk turn macam tu. Dia ada dua PC je. Lepas tu ada kucing si Reza comel. Banyak lagi lah ada. Selalu tengok TV, biasa tengok TV situ. Sebab dekat je dengan TV. Kalau sini jauh. Sempit memang sempit tapi okey je. Sebab aku ada pot aku kat tepi pintu. Jadi aku tak sempit. Okay, time tu aku bujang lagi kan. So dulu memang macam aku memang dulu kat sini memang niat Kelang memang buat kerja lah. Tapi bila dapat peluang pergi Johor tu, situ macam ni lah, trip bercuti. Dekat sana memang tak terfikir nak stream lah. Memang walaupun rumahnya tak apa besar, sempit, tidur semua beratur-atur kan. Sampai orang nak jalan, kena gini-gini, kena langkah-langkah. Takut terpijak kawan. So, tapi dekat situ best lah sebab dia satunya dia sempit. Satu lagi, betul-betul buka pintu dan nampak TV. So memang untuk sepanjang masa tu orang akan ada kat situ. So tengok layan TV, memang orang kata trip bercuti beramai-ramai lah. Nak kerja boleh masuk bilik belakang lah. Tu memang, tapi lama lah buat sana. Sebelum aku kat sana pun aku dah duduk depan rumah Didi lama. So sebenarnya best juga duduk Johor sebenarnya. Cuma nak duduk lama tak boleh kan. Macam, ni kalau cuti lama sangat ni kan tak kerja pula. Baliklah Kelang balik kerja. Reaction aku pula masa kita start visit tu, kira memang wow lah sebab aku imagine just warehouse yang biasa je. Tak tahu pula warehouse yang cantik. Sebab bagi aku ni kategori warehouse cantik lah. Sebab ya, dia punya depan glass door pun tinggi apa semua kan. Jadi pada aku tu warehouse cantik. So bila sampai je dekat tapak tu, kat site tu, kira macam ni gila duk ni, dia besar siap. And then kita masuk, tinggi sangat ni kan. So aku time tu dah imagine lah, ni kalau buat macam di perfect ke, punya setup baik apa semua. So memang awesome lah time tu. Aku rasa awesome lah, reaction aku memang awesome. Okay, masa Eddie tu nak ambil warehouse ni, semua orang tanya lah betul ke benda ni kan. Tapi itulah, Eddie ni dia ada satu perangai dia. Bila nak benda tu, dia akan usaha. Dia akan jadikan benda tu. Okay, lepas kita orang deal tu dengan agent, lepas tu kita orang pergi tengok tengok ramai-ramai masa tu. Naoki ada, Obot ada ke tak maksudnya? Aku pun lupa Obot ada, budak-budak Homeboys ada, Sotong semua ada. Besar. Memang cakap, besarnya. Memang besar gila. Aku pun macam, ni nak buat apa? Padahal kita nak ni. Dia warehouse ni dia 3 tingkat tapi sebenarnya 2 tingkat setengah. Dia 2 tingkat setengah. Jadi bagi aku besar gila aku. Okeylah, masa mula-mula tengok warehouse ni memang peranjat lah. Dengan besarnya, dengan tinggi dia, tak sangka lah nak sewa dekat warehouse yang besar macam ni. Ingatkan yang warehouse yang kecil-kecil je lah, macam 1 tingkat ke apa ke. Rupanya besar sangat. Okay, yang time tu sudah confirm kan, sudah confirm lah macam ini warehouse kita sudah ni, confirm so kita punya warehouse, tinggal renovate, tinggal mau masuk. So time tu aku cakap ini satu achievement lah. Walaupun aku sama-sama si Dedi dari zaman tim Sayan lagi, dari duduk blok A, kau ingat kan blok A tu, bawah blok tu kami sama-sama tidur. Tournament besok ni kena tidur situ ramai-ramai. Bayangkan dah ada hotel nak dapat tidur di blok A. Tiba-tiba one day kau ada macam warehouse besar, macam walaupun belum renovate tapi achievement besar lah bagi kita. Walaupun untuk certain company lain mungkin cakap tu, alah dia dapat warehouse biasa je. Tapi bagi kami yang sama-sama dari bawah ni sampai atas, itu satu achievement yang besar lah. First time tengok tu besar. Lepas tu dia kosong macam kita masuk gudang kosong habis. Betul-betul kosong. Kalau ada dengar suara sendiri balik, macam tu lah. Rasanya macam tak sangka jugalah sekarang ni dari kosong macam tu tiba-tiba jadi macam sekarang, macam pack orang. Kadang-kadang jadikan bilik sekejap malam-malam.
Starting dapat kunci tu Starting dapat kunci aku fikir macam masa tu kita hire Bai lah sebagai kontraktor untuk buat benda, buat semua lah, aircon, Ijat buat aircon, Bai buat partition. Aku ingatkan mula-mula partition dah siap cat. Aku datang bercapuk sana, tak ada apa, kotor kan. Aku datang, budak-budak ni datang. Ni kita jadi buruh kasar ke apa lepas ni kan. Kita cat satu warehouse ni, aku tak tahu, dengan panjat staging. Macam tu lah kerja kita orang sampai ke 3-4 pagi buat kerja. Berlarutan sehingga sebulan lah. Sebulan kita orang cat. Bukanlah cat je, macam adalah banyak lah juga benda nak buat. Tapi sebulan tu, dalam masa sebulan tu kita dah siapkan dalam 40% lah apa yang dekat warehouse ni. Okey, masa proses awal aku tak ada sebab aku kena jaga Safwan Baharudin dekat Shah Alam. So tapi personally aku rasa macam aku tak dapat peluang untuk join starting first punya renovation apa semua. Jadi aku dapat tengok dari jauh je lah benda tu. Sebab memang tak sempat nak ulang alik kan. Sebab aku memang fokus dekat Safwan Baharudin. Jadi aku tak ada baik cerita lah untuk first. Cuma aku ada dengar berita lah yang ada 2-3 orang yang enjoy lah masa cuci-cuci tu semua kan. Barai kat lah. Sampai ada seorang Reza nama dia, Reza. So dia Reza Rabak lah. Aku ingatkan masa tu umur dia 30. Tapi macam 12 tahun guys. Dia main yang licin-licin tu. Okay, sebelum siap lagi dia dah renovate kan. Hari first tu aku tak ada, hari second tu aku ada. Second tu kita cat dinding ni semua. Rasanya macam separuh mati ke nak cat 2-3 kali. Pasal colour putih. Jadi kat situ lah baju kena cat lah, apalah semua. Jadi banyak lah pengalaman kat situ. Itu je lah. Tak ada apa-apa partition, tak ada apa-apa dinding. Memang kosong gitu. Aku dah fikir, alamak di, macam mana ni kita nak, sebab bukan murah nak renovate ni apa semua kan. Tapi dia cakap boleh lah, nak tak nak kena boleh lah. Sebab deposit pun dah bayar kan masa tu. So cat kita orang. Tapi yang cat tu aku rasa seminggu ada. Kita orang cat ni, kita orang ingat cat ni senang. Tapi sebenarnya cat ni bukan senang. Pakai staging, nak jatuh. Oi. Tak nak cat lagi. Okey. Lagi satu, sebelum cat tu, kita orang cat atas. Dah cat mesti nak basuh. Bila nak basuh, Ijat dah buat tile. Lepas tu kita orang letak sabun. Aku dengan Noh. Wan. Kita orang gosok. Dah gosok-gosok. Macam nak try something benda yang best lah. Dah letak sabun, simbah air, kita orang slide. Dah slide. Aku demo kat Noh, aku boleh slide lutut. Lepas tu Noh cakap, boleh lah. Lepas tu dia macam tergolek, aku ketahukan dia. Bila aku slide, aku pula tergolek. Macam gini, tangan aku. Terselio. So aku tak nak slide lagi. Time proses nak buat apa, nak pindah sini daripada rumah ke sini, terperanjat lah mula-mula. Ingatkan adalah macam contoh cat ke apa ke kan, kena ada hantar orang lah, minta orang buat ke apa ke. Rupanya kena cat sendiri. Itu yang paling terperanjat lah. Itulah. Kita orang start daripada atas dulu. Dah cat atas, lepas tu main air lain, main apa semua sampai ada yang injured. Dia nak tunjuk hero tapi dia jatuh sendiri. Tak tahu macam mana jatuh. Tapi yang first tu aku rasa 4 orang je dulu. Tu yang jadi lambat. 4 orang. Lepas tu next day baru ramai sikit, 6-7 orang gitu. Lepas tu next day pun dah maintain lah ramai orang. Yang mula-mula tu je lah dia jadi macam kalang kabut sebab baru nak beli barang semua. Dah siap atas buat bawah pula. Buat bawah lah yang macam selesa sikit sebab
nak panjat lain, dengan stagingnya goyangnya lain. Okey, warehouse Aduh, warehouse ni. Aku sebenarnya macam aku cakap lah, aku orang yang suka cabaran lah. Aku rasa macam duit boleh cari insyaAllah, tapi masa tak boleh. Kenapa aku libatkan warehouse ni dengan masa? Kerana kalau dekat rumah setia, maksimum 2 orang je boleh stream. So orang lain terpaksa menunggu masa tu. Berbanding warehouse, aku boleh tempatkan sampai 10 orang streamer sebenarnya. Tapi sekarang baru ada 6 tempat yang sustain lah. So masa lah, kita nak save masa kan. Content kena terus jalan. That's why aku buka warehouse ni. Actually warehouse ni dia punya layout dia bukan macam ni lah. Sebenarnya layout dia berbeza. First time kita orang ke sini, layout dia container by container. Tapi bila fikir balik, kita ni nak buat tempat makan ke kan, nak lawa-lawa container ni semua kan, so tak payah. So pasang je. Satu lagi pasal warehouse ni, yang bestnya semua air tangan ni, air tangan kawan-kawan aku lah. Ada buy. Kawan lama aku main skateboard, lepas tu Ijat pasang aircon. Semua yang kat warehouse ni, semua aku rasa aku dah bawa hampir 90% yang sama-sama membesar aku ada kat warehouse ni. Mungkin jantungnya lah kot, yang menggerakkan segala jenis darah yang ada lah. So, kalau nak kata mastermind, semua lah dalam Homeboys ni mastermind. Walaupun start daripada kosong, tapi aku bangga lah sebab diorang semua tak ada tau, memang tak ada, zero. Study benda tu sampailah aku boleh faham. Apa yang aku tak tahu, aku boleh tanya dengan orang lain untuk tambah-tambah apa perlu buat. Sendiri kena faham lah. Kau sebagai diri kau kena tahu kau kat mana kau tengah bekerja. Senanglah nak kalau bekerja dengan Homeboys ni, kalau kita minta tolong tu, minta tolong ni, senang dapat. Cuma challenge dia, kita kena tahu masa dia orang.